Jantung Tuhan Islam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, 'ala Allahi tawakkalna. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لرضاء الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muka surat apa? 9. Rumi hijau. Perenggan apa ya? Perenggan apa? Tuan ni duduk bawah. Mana pergi kursi meja? Oh, tak muat. Masya Allah. Patut kita pun kena bersila ke patutnya. Tak payah tengok muka, orang suruh dengar baca apa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid daraini amin. Dulu sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma utiya 'abdun fid dunya khairan min ay yu'dhana lahu fi rak'ataini yusallihima. Tiada diberi akan seorang hamba di dalam dunia ini yang terlebih kebajikan daripada diizinkan, makna diberi taufik oleh Allah Ta'ala baginya pada mengerjakan 2 rakaat yang disembahyangkan akan keduanya sembahyang. Maknanya barang siapa yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, diizinkan oleh Allah dengan menunaikan sembahyang 2 rakaat, itu adalah sebesar-besar nikmat daripada Allah. Apatah lagi kalau diizinkan oleh Allah mendirikan tiap-tiap waktu sembahyang. Apatah lagi kalau diizinkan oleh Allah rajin melakukan ibadat-ibadat solat-solat yang sunat-sunat. Itu nak menunjukkan kemuliaan yang diberi oleh Allah, kebajikan yang sangat-sangat bernilai. Baik. Kemudian katanya musannif lagi, fa fiha yahsulu lahul khalwatu ma'ahu wa infiradu bihi wal mujalasatu lahu wal inqita'u ilaih wa fiha turfa'u an qulubihim al hujubu wal astar wa tujla fiha haqa'iqul asrar wa tashrukum fiha al anwar wa fiha takunu al munajatu wal musafatu wa hiya silatun bainal abdi wa baina rabbih azza wa jal. Maka pada sembahyang itu, katanya musannif, hasillah, dapatlah baginya bagi musalli, orang yang sembahyang. Dengan makna orang yang sembahyang menempati syarat-syarat dan rukunnya. Berkhalwat ia musalli serta Allah. Jadi orang yang sembahyang ni dia duduk berkhalwat, berdua-duaan, bersunyi-sunyi dengan Allah, bermunajat dengan Allah, berkasih sayang dengan Allah. Tu sembahyang. Sama ada sembahyang sunat ataupun sembahyang fardu.
Jadi berkhalwat dengan Allah. Siapa dia Allah ni? Allah Tuhan yang maha mengetahui tindak tanduk tingkah laku kita yang zahir. Begitulah juga yang mengetahui kelakuan hati kita, batin hati kita. Maka dengan sebab itu di dalam solat, seboleh-bolehnya kita mesti berusaha memperbaiki persembahan sembahyang kita zahir dan batin. Pastikan zahirnya taat, batinnya pun taat, zahirnya bersih, hatinya pun bersih. Sebab kita dilihat oleh Allah, dinilai oleh Allah zahir dan batin. Dalam solat, perhubungan yang khusus di antara hamba dengan Tuhannya. Jadi kalau di dalam sembahyang kita seronok, kita selesa, kita aman damai, kita redha dengan diri kita dengan membawa dosa-dosa dan maksiat hati, lebih-lebih lagi lah kita takkan hairan tentang maksiat hati kita di luar sembahyang. Kalau dah dalam sembahyang sendiri kita tak pedulikan kebersihan hati kita, lebih-lebih lagi lah di luar sembahyang kita tak peduli. Sebab tu sembahyang ni nak mengajar kita jadi orang yang baik dalam sembahyang dan di luar sembahyang. Kerana dalam sembahyang hati kita bersih daripada sifat mazmumah, luar sembahyang pun hati kita bersih dari sifat mazmumah. Tu hikmah sembahyang. Dan dapat padanya langkau serta dan dapat asing ia hamba tadi dengan dia, duduk berasing. Kalau selain daripada sembahyang kita sibuk dengan urusan kita sesama manusia, dalam sembahyang ni terputuslah hubungan kita dengan dunia, terputuslah hubungan kita dengan makhluk, bahkan kita sedang menjalinkan hubungan yang khususiah dengan Allah. Sebab tu tak boleh nak bawa-bawa benda-benda dunia, tak boleh nak ingat-ingat makhluk dalam sembahyang. Tak boleh dah. Laki tetap tepi, bini-bini tak tepi, apa lagi kawan-kawan tak tepi, duit getah, pangkat darjat dah tak tepi belaka. Sebab sekarang ni nak bertemu Allah secara khusus dalam sembahyang. Orang lain tak berhak nak ganggu, dunia tak berhak nak ganggu. Kosongkan hati kita dalam sembahyang, kecuali hanya untuk Allah sahaja. Kena bermujahadah lah, kena lawan lah. Kerana pasti ada bisikan-bisikan daripada syaitan yang nak menghilangkan khusyuk kita dalam sembahyang. Kena lawan. Itu bermujahadah dalam sembahyang, lawan. Dan dapat sekedudukan baginya dan memutuskan dirinya kepadanya Allah, dan dapat padanya itu, padanya sembahyang tadi, mengangkatkan daripada hati mereka itu akan dinding dan tabir yang antaranya dan antara Tuhannya. Jadi dinding yang menghalang hati kita daripada memandang kepada Allah akan diangkat hijab tu oleh Allah, sehingga hingga hatinya dapat memandang kepada Allah di dalam sembahyang. Ni cerita orang lebih-lebih lah ni. Kita ni dengar cerita je lah. Kita semayang ke tak semayang ke, hati kita penuh dengan hijab. Apa hijab tu? Dosa-dosa kita lah. Orang yang hebat-hebat tu, para Nabi, para Rasul, wali-wali Allah, dalam semayang dia hilang, Allah Ta'ala angkat hijab di antara dia dengan Allah dalam hatinya. Tu yang dikatakan penyejuk hati, aman, damai, seronok, suka, riang, gembira, syok, asyik, semua ada dalam semayang. Dia orang rasa benda-benda lagu tu. Kita tak, sebab tu dalam semayang kita keluh kesah, rasa bosan, cepat nak sudah, tak seronok sebab hijab. Sebab dosa kita, sebab hati kita hati kita tak benar-benar bersih, hati kita tak bersih. Hati kita sibuk lagi dengan hal-hal dunia. Lebih-lebih lagi kalau dah dunia tu duduk dalam hati kita, itu lagi payah. Sebab tu dunia ni dia tak suruh bawa masuk dalam hati, dia suruh letak kat tangan sahaja. Dunia letak kat tangan, hati ni untuk Allah, untuk akhirat. Hati ni untuk Allah, untuk akhirat. Hal-hal dunia kat tangan je. Harta benda kat tangan, pangkat darjat kat tangan, anak bini kat tangan. Yang dalam hati ni bukan untuk selain Allah. Tapi kalau dah biasa benda tu, benda-benda dunia tu dah duduk dalam hati,
Payahlah kita nak mengasingkan sementara dalam semayang tu, nak bawa dia keluar payah. Sebab dia dah berakar dah dalam hati kita. Dah cengkam hati kita dah sebati dah dunia tu dengan hati kita. Payah nak buang. Sebab tu kita kata asal tak khusyuk. Sebab di luar semayang pun dah memang dunia tu duduk dalam hati kita. Sebab tu kena ngaji tasawuf, belajar cara-cara nak membersihkan hati daripada benda-benda dunia. Benda-benda dunia tu di antara usaha ihtiyat, sangkut paut dengan semayang juga. Semayang memerlukan hati yang khusyuk, hati yang bersih. Dah macam mana nak hati bersih? Kena belajar ilmu yang nak membersihkan hati, iaitu ilmu tasawuf. Baik, tafsir lain peranannya, hadis lain peranannya, ilmu tasawuf lain peranannya. Di samping tu banyak baca Quran, banyakkan salawat, banyak lagi benda-benda lain untuk nak support gitu, supaya hati tu lagi cepat jadi bersih, selalu beristighfar, selalu bertaubat, selalu bersolawat, selalu bertahlil. Benda-benda yang boleh membantu kebersihan hati. Mata kena jaga daripada melihat benda haram, telinga kena jaga daripada dengar benda haram, makan kena elak daripada benda-benda syubhat. Sebab benda-benda tu semua memberi, orang panggil menolong mengotorkan hati. Apa yang kita lihat ni, kalau melihat benda-benda haram, menolong mengotorkan hati. Kita banyak cakap benda laga-laga, benda sia-sia, kotor hati. Apatah lagi kalau cakap benda haram, lagilah segera hati kita kotor. Kalau cakap benda yang sia-sia pun mengotorkan hati dah. Perkataan tu tak ada dosa, sia-sia je. Perkataan kosong-kosong, sembang-sembang kosong, tak ada masuk mengumpat orang, fitnah orang, tak masuk, itu dah dosa. Perkataan yang sia-sia pun dah mengotorkan hati dah menambahkan was-was dalam hati. Apatah lagi kalau sepanjang-panjang hari perkataan kita tak tinggal daripada perkataan yang haram, duk maki hamun orang, duk fitnah orang, duk membawang orang. Dah macam mana, lepas tu kita risau pasal tak khusyuk. Bukan tiba-tiba angkat takbir boleh khusyuk. Dia banyak benda-benda yang nak menolong membersihkan hati. Kena jaga mata kita, kena jaga perut kita, kena jaga anggota tujuh. Sebab tu dalam kitab tasawuf dia ajar kita bagaimana cara nak menjaga anggota tujuh ni. Mata, lidah, tangan, kaki. Sebab benda tu memberi kesan pada bersih ataupun kotornya hati. Kemudian akan dinding dan tabir yang antaranya hamba dan antara Tuhannya, dan nyatalah padanya itu segala haqa'iq, yakni hakikat, dan asrar, rahsia-rahsia, dan teranglah padanya cemerlang sehingga segala cahaya, dan adalah padanya, pada semayang tadi, munajat hamba dengan Tuhannya, dan jernih hatinya hamba, dan sir makna rahsia, hatilah juga tu, sir tu makna rahsianya, hati makna hatinya hamba, sir tu makna rahsia, yakni hati, dan ialah hati perhubungan antara hambanya dan Tuhannya Azza wa Jalla. Jadi kena bersihkan hati kita. Sebab hati kita ni alat nak berhubung dengan Allah. Sebab tu kalau semayang kita tak nak bersihkan hati, tak ada faedah semayang itu lagi. Tak sampai maksud lagi. Rajin semayang, rajin puasa, rajin mengaji, rajin pergi kuliah subuh, kuliah zuhar, kuliah zuhur, kuliah maghrib, kuliah asar, isyak, kuliah tengah malam, larut malam. Tak cukup kat situ lagi, dalam YouTube lagi, tengok lagi, tapi hati tak bersih, tak jadi. Tak jadi. Hasad dengki macam biasa, sangka jahat macam biasa, tak boleh tengok orang senang macam biasa. Tak jadi. Berlawan benda tu. Kemudian kelebihan semayang. Janganlah ketawa. Kemudian kelebihan semayang. Kata Muhammad ibnu Ali At-Tirmidhi radhiyallahu ta'ala anhu, nak pastikan tak ada orang terlelap. Bermula sembahyang itu imaduddin. Apa dia imaduddin ni? Tiang bagi agama. Tiang agama yakni tiang bagi agama. Jadi seolah-olahnya agama ni sebuah binaan, sebuah rumah yang mana ada tiang-tiang yang kukuh, yang nak menyokong, yang nak memastikan bangunan yang namanya agama tadi kekal utuh, kuat, teguh,
walaupun di lambung ombak, walaupun ditimpa badai, walaupun macam-macam ribut taufan, insya-Allah dia tak bergoyang, tak bergoncang, tak roboh. Mana tiang dia? Sembahyang. Jadi tiang ni sendiri pun, kalau ada tiang tapi perbuatan, bahan-bahan nak buat tiang ni tak berkualiti, tetap tak kuat juga rumah tu. Betul? Kan? Kan? Tanya kan, ya, kan, ya. Kan lah jawab. Duduk depan pula tu. Kemudian jadi kalaupun ada tiang tapi bahan binaan dia tu tak betul, bancuhan simen dia, pasir dia tak kena gayanya, tak ikut spek dia, tetap tak kuat juga tiang tu. Bila tiang tak kuat, dengan sendiri bangunan pun tak kuat. Itulah semayang. Walaupun semayang, tapi semayang kita tu tak didirikan dengan sebenar, tetap tak kuat juga agama kita. Sama je. Sama macam tak ada tiang juga. Sebab semayang yang kita dirikan tu tak betul lagi. Ibarat macam nak buat tiang dengan bancuhan yang tak betul tadi. Walaupun semayang, walaupun ada tiang, tapi kalau tak betul, tak kualiti, tetap bergoyang kat rumah dia. Tetap retak juga rumah dia. Tetap boleh roboh juga rumah dia. Sebab tu semayang ni kena betul-betul, kena cermat. Pesan almarhum Tuan Guru Haji Abdul Rahman, dia kata semaya ni kena cermat. Maya ni kena cermat. Makna kena perhati satu persatu, daripada A sampai Z. Daripada bab mandi wajib lagi, dalam bab cuci najis lagi, dalam bab cuci pakaian lagi. Sebab benda itu sangkut paut dengan sah dan batal sembahyang. Rukun qaulinya, rukun fi'linya, tajwidnya, ikhlasnya, akidahnya. Tu. Semua tu nak kena pastikan supaya solat yang didirikan tadi betul-betul berkualiti, barulah agama yang ada pada diri kita ni jadi kuat. Inilah jadi masalah. Semayang tapi kita seronok buat benda-benda yang Allah larang. Ini menunjukkan agama kita tak kuat walaupun kita semayang. Mesti ada salah silap semayang kita. Kena semak, kena cek balik, kena tengok balik daripada awal betul ke tidak. Betul tak cara mandi wajibnya? Betul tak cara mengangkat hadas kecil, hadas besarnya? Betul tak cara wuduknya? Betul tak ikhlasnya? Betul tak akidahnya? Rukun qaulinya, khusyuknya, khuduknya, kena pastikan belakang. Macam tu. Bukan asalkan semayang jadi baik, asalkan semayang jadi baik. Dah, itu cakap ringkas-ringkas. Nak jadi baik semayang. Semayang yang macam mana? Semayang yang berkualiti. Kalau setakat semayang aurat tutup tak betul, semayang rukun qauli tak betul, semayang hati tak bersih, semayang mandi wajib tak betul, tak ada baik dah. Sebab semayang tu tak sah. Bila tak sah, samalah ertinya tidak tak semayang, tak ada tiang juga lah, walaupun pada zahir semayang. Faham tak? Kemudian katanya musannaf, dan ialah sembahyang yang pertama yang difardukan dia disemayang oleh Allah Ta'ala atas segala muslimin, iaitu sembahyang. Bermula sembahyang itu, nak panggil semayang boleh, nak panggil solat boleh, tak payah bergaduh. Semayang dengan solat sama je. Solat cakap Arab, semayang Melayu. Tu pun bergaduh. Tak boleh. Mana boleh panggil semayang? Solat cakap Arab, mu Melayu cakap Melayu lah. Gaduh pasal tu. Bermula semayang itu, bermula solat itu. Tengok dalam kitab-kitab fiqh tu, kitab Jawi tu, babus solah. Bermula ini satu bab pada menyatakan semayang. Dia tak kata bermula ini satu bab pada menyatakan solat. Dia terjemahkanlah yang tadi tu Arab. Kan dah macam nak marah kita tu. Bermula semayang itu terhadap Allah Ta'ala, berhadap Allah Ta'ala atas segala hambanya. Faham ni? Ni ayat mutasyabihat ni. Ni mutasyabihat ni. Bermula semayang itu berhadap Allah Ta'ala atas segala hamba. Faham kata berhadap ni lagu ni ya? Ni orang panggil berhadap. Betul? Bukan tu murad ni, bukan tu yang dikendaki, bukan menghadap macam ni, bukan berhadap macam ni. Berhadap hamba kepada Allah, berhadap hamba kepada ilmu Allah, rahmat Allah, redha Allah, kasih sayang Allah. Macam tu, bukan menghadap macam ni. Segala hamba itu kepadanya Allah di dalam rupa kehambaan. Jadi perbuatan solat daripada berdiri, rukuk, i'tidal, sujud, tahiyat, duduk tahiyat awal, tahiyat akhir dan sebagainya,
Itu nak merupakan, nak menunjukkan rupa kehambaan. Simbol-simbol kehambaan. Tanda-tanda kehambaan. Setiap pergerakan tu ada dia punya maksud dia yang tersendiri, yang tersirat. Semayang berdiri ni apa? Rukuk ni apa? Sujud ni apa? Dia ada nak menceritakan sesuatu. Nak menggambarkan, nak melambangkan kehambaan. Sebab tu kalau semayang kita dongak ke langit gitu makruh. Debeh. Debeh, semayang dongak ke langit. Alhamdulillah. Debeh. Dalam semayang nak doa tak payah nak dongak ke langit. Pas solat tak apa, orang kata solat. Kan tengah cerita solat. Dalam solat makruh duk semayang lagu tu. Itu tak ada tanda-tanda, tak ada menunjukkan sifat hamba lagu tu. Tu sikap belagak, sombong. Kena tundukkan pandangan kita. Tu yang disuruh tengok tempat sujud tu. Tunduk. Tadi bukan main jahat lagi, anak semayang tunduk. Tadi bukan main mengumpat lagi, tunduk. Tapi dalam semayang lah berlakonnya kamu ngumpat balik macam biasa. Bohong. Namanya pembohong. Tak bohong ke? Tadi dalam semayang tunduk, isyarat patuh. Lepas semayang buat kerja macam biasa. Kan tu kata membohong, buat malu semayang. Tak malu Tak rasa malu Malu lah. Ingat Tuhan tak tahu ke perbuatan kita luar semayang? Ingat Tuhan berhati kita waktu kita semayang je ke? Dah. Dah. Ada doa kunut tu orang selalu macam ni. So dia ngaji Orang banyak orang, ada orang ngaji, ada orang tak ngaji. Sebab tu kita nak solat ikut ilmu, jangan ikut orang. Orang ni macam-macam pesen ada. Macam-macam jenis orang ada. Jangan ikut orang, ikut ilmu. Dalam kitab kata lagu ni, aku buat lagu ni. Macam tu. Ni buat apa mau ikut lagu ni? Ikut orang tu. Siapa orang tu? Orang Arab. Orang Arab pun ada ngaji, ada tak ngaji. Ada yang bermazhab, ada yang tak bermazhab. Nampak tak tu? Jadi sandaran kita bukan orang. Salah tiru orang habis. Kena tiru puak-puak sesat, habislah kita. Nampak tu, jangan tiru orang. Kemudian katanya musannif lagi, supaya berhadap segala hamba itu kepadanya Allah dalam rupa kehambaan dengan keadaan tazallulan. Apa dia tazallulan? Yakni merendahkan dirinya. Dalam solat ni merendahkan diri, sedar ke diri kita. Tak kisah walau kita sultan sekalipun, rendahkan diri, ngaku asal kejadian daripada benda yang keji, yang hina. Kaya macam mana pun, hebat macam mana pun, gaji ratus ribu, puluh ribu pun, asal kejadiannya hina. Daripada air mani, waktu duduk sambil-sambil semayang ni, duduk bawa najis-najis sekali ngadap Tuhan. Betul? Dalam perut tu kan ada najis ke? Ke waktu semayang tinggalkan perut letak tepi? Bawa sekali. Lepas tu besok mati, pas mati jadi busuk bangkai. Merendahkan diri, nak bergerak, nak berfikir, semua duk bergantung dengan pertolongan Allah. Rendah diri. Ni pun nak semayang, ni pun harap taufik Tuhan. Kalau Tuhan tak bagi, tak tolong, tak boleh nak angkat takbir, tak boleh nak ingat apa nak baca, tak tahu nak buat apa kalau Tuhan tak tolong kita. Nampak tak? Tu dulu dia kata sehingga lupa diri kamu tu dalam semayang. Maknanya yang kau ingat semua ni adalah nikmat daripada Allah. Tak nampak pandai kita, tak nampak sihat kita, tak nampak tubuh badan kita, tak nampak. Yang kita nampak semua ni kurniaan, pinjaman, pertolongan Allah. Barulah insya-Allah dia boleh ikhlas dalam semayang dia. Barulah dia tak harap orang puji, sebab dia tak nampak diri dia. Yang nak orang puji ni sebab dia nampak diri dia sendiri. Itu yang dia nak orang puji di semayang dan sebagainya. Ingat, pandang semua tu nikmat kurniaan Allah. Kalau Tuhan tak bagi kita akal, boleh ke kita semayang? Boleh ke kita ingat berapa rakaat, apa rukun, apa nak baca? Boleh? Tak boleh. Kalau Tuhan tak gerakkan lidah kita, tak boleh nak baca.
Jadi harap tolong Tuhan semata-mata. Allah suruh buat ibadat, Allah tolong kita buat ibadat, lepas tu Allah bagi upah kita buat ibadat. Mana nak cari majikan yang punya baik macam ni? Dia suruh kita buat kerja, tapi dia tolong. Lepas dia tolong, dia bagi pula gaji sampai tak habis nak makan. Kan? Tidur. Jangan tidurlah. Merendah diri. Tak kisah kita kaya tak kaya, walaupun kita bos besar kat pejabat pun, dalam sembahyang rendah diri dengan Allah. Rendah diri. Walaupun kita apa? Ketua tentera. Panglima. Dalam sembahyang rendah diri. Ya Allah, ngaku aku banyak dosa. Ibadat tak ada, berilmu pun tak ada, beramal pun taksir, maksiat tak tinggal. Ngaku dengan Allah. Baik ngaku daripada membohong. Sebab kalau kita membohong pun Tuhan tahu kita buat kerja tu hari-hari. Baik ngaku. Allah suka hamba ni yang ngaku bersalah. Allah kasih hamba dia yang berdosa tapi ngaku berdosa, ngaku bersalah, ngaku lemah, ngaku dhaif. Allah kasih daripada yang buat dosa tak nak ngaku ataupun yang buat amal berasa ujub. Allah benci. Yakni merendahkan diri, dan tasliman, yakni menyerahkan dirinya bagi Tuhannya, menyerah diri kepada Allah, serah diri, tahu serah diri? Macam kita kalau tengah buat apa benda, polis datang tunjuk dia punya pistol dia, serah diri, surrender. Maknanya kalau dia nak tembak pun makna kalau time kita sembahyang tu, kalau Allah Ta'ala nak turunkan bala atas diri kita pun boleh. Kalau Allah Ta'ala nak azab kita pun boleh, sebab dosa dan kesalahan kita. Ya Allah, serah diri, mengaku ya Allah, ngaku ya Allah, aku ni memang kaki ngumpat, hasad dengki, ujub, riak, takabur, semua ada lengkap dalam hati aku ya Allah. Kau sungguh mengetahui. Aku ngaku ya Allah. Ngakulah, jangan tak ngaku. Kau maha kuasa nak mengazab aku ya Allah, tapi aku harap ampunkanlah dosaku ya Allah. Bagilah peluang ya Allah, bagilah taufik ya Allah, bagilah kesempatan aku nak ubah diri aku. Macam tu dalam sembahyang. Kan? Cubalah buat lagu tu. Cuba buat. Tak apa, buat pun tak apa, sebab Allah tahu kita nak solat yang baik. Ngaku. Kemudian apa lagi? Menyerah diri kepada Tuhannya. Dan tabadzulan. Ini dia nak cerita semayang lah ni. Semayang kita tu tadi tadhallulan, merendahkan diri. Tasliman, menyerahkan diri. Merendahkan diri, menyerahkan diri. Kemudian tabadzulan, yakni merasakan hina, tak ada rasa mulia langsung. Tak ada rasa mulia langsung pun. Kalau dalam ibaratnya kalau kita solat berjamaah, kita berasa kita lah jemaah yang paling hina, yang paling banyak dosa lah ramai-ramai jemaah tu. Berasanya tu. Berasa dalam ramai-ramai ni akulah yang paling banyak dosa ya Allah. Janganlah kau hilangkan keberkatan solat jemaah ni dengan sebab hadirnya aku kat sini ya Allah. Jangan sebab dosa-dosa aku ni orang lain memberi kesan pada keberkatan orang lain ya Allah. Janganlah ya Allah. Ngaku lagu tu. Jangan kata dalam ramai-ramai ni akulah yang paling sempurna sekali sembahyang. Nampak tak ada belagak pula ada sombong. Mengaku hina, walaupun dia orang baik, mengaku hina juga, menghinakan diri. Tak ada merasa lebih mulia, lebih daripada orang lain. Dalam banyak-banyak ramai-ramai muslimin muslimat ni, manusia ni, mukminin atas dunia, yang paling hina, yang paling banyak dosa maksiat akulah ya Allah. Ni segala bala-bala yang Allah Ta'ala bagi ni, jangan dengan sebab dosa dan maksiat akulah ya Allah. Ampunkanlah aku ya Allah. Orang-orang yang hebat-hebat, bila berlaku bala, dia tak berasa dosa orang lain, dia berasa dosa diri dia sendiri. Kemarau sebagai contoh, dia berasa
Ya Allah ampunkanlah dosa, boleh jadi dengan sebab dosa aku ni lah kau jadikan kemarau ni. Dia tak salahkan orang lain. Kita jangan. Ni kemarau ni syanu tu lah ni. Dia orang lah ni. Dia orang. Kan? Kita memang biasa macam tu. Apa-apa orang kita nampak salah pasti ke? Dah. Tak pasti. Jangan-jangan sebab dosa kita Allah Ta'ala tak turunkan hujan. Lepas tu turun hujan, alhamdulillah berkat doa aku. Padahal lembunya doa. Turun hujan kita sengih, makbul doa. Dahsyat doa aku ni tanpa hijab ni. Baru turun doa dah turun hujan, belum sempat habis walhamdulillah lagi hujan turun. Berkat sungguh doa. Perasan kita. Padahal boleh jadi doa binatang dia tak ada buat dosa macam kita. Ada tak lembu membawang? Jadi orang yang membawang ni lebih jahat daripada sungguh lembu tak buat kerja lagu tu. Lembu ada hasad dengki. Kalau kita bawa kita memang ada dia hasad dengki, sepak kita kan. Mana ada? Orang je yang buat lagu tu. Nampak? Jadi di sinilah kedudukan orang tadi lebih hina daripada haiwan ni. Ngaji tasawuf dia cerita benda-benda lagu tu sanggup tak sanggup dengar je dah. Sampai macam tu sekali ke? Air mana ada macam tu? Air tak ada macam tu. Macam mana nak jadi baik? Nak ngaku bersalah pun tak boleh. Jawabnya tak ada lah. Sebab tu tak semua orang boleh duduk ngaji tasawuf ni. Sebab kena ketuk kepala. Kena ketuk kepala, kena sekeh kepala, kena ganyah kepala. Oi, kalau tak tahan, tu yang mukadimah ya, lepas tu gaib dah. Tak tahan. Sebab tak boleh terima benda tu. Sebenarnya, dalam tu lah proses nak bersihkan hati kita yang kotor, yang belagak, yang sombong, yang berasa hebat, berasa macam-macam. Kan? Kemudian yakni merendahkan dirinya dan tabadulan hina dan takhaddu'an, yakni dengan khudu' anggota kita, dan takhasyuk', yakni khusyuk hati, tak ada ingat lain dah dalam hati tu melainkan duk berbimbang dengan Allah. Tu isi semayang. Dah kita tengoklah semayang yang kita buat selama ni ada tak benda-benda ni. Tu yang dia suruh belajar tu. Itu yang Tok Guru ni terangkan dulu awal-awal ni. Kita semayang belah tahun dah, puluh tahun dah. Ada tak benda-benda ni dalam hati kita, dalam diri kita waktu tiap-tiap kali kita semayang, tak kira semayang fardu, semayang sunat. Kalau tak ada, makna jauh lagi dah. Sebab itulah kita tak jadi baik lagi, sebab tak ada benda-benda ni. Macam mana Allah Ta'ala nak bagi faedah dia? Sedangkan faedah yang Allah janjikan tu untuk orang yang mendirikan solat yang sempurna. Kita tak buat sempurna, macam mana nak dapat faedah dia? Kemudian jadi berusaha lagi. Perbaiki. Usaha. Khudu', merendah diri. Merendahkan diri. Khudu', khusyuk hati. Khudu' anggota, merendahkan anggota kita. Sebab tu jangan sombong. Dalam semayang tu jangan pakai pakaian yang nak menunjukkan kesombongan kita. Yakni dengan khusyuk dan taraghuban. Yakni gemar. Dia semayang tu dalam hal keadaan hatinya seronok. Dia nak semayang tu seronok. Dia ternanti-nanti lepas semayang, tunggu lagi waktu semayang yang lain. Sebab apa seronok? Excited. Cakap orang putih. Excited. Habis semayang zuhur ni, bilalah asar. Ya Allah, cepatlah asar. Tu punya seronoknya sebab dia dapat kelazatan, kemanisan dalam semayang. Ini pun cerita je lah. Dengar khabar je lah kita. Kita bukan macam tu. Azan je kita terperanjat. Asar dah. Kan ke tak kan? Tu. Yang tadi dia kata bila dah nak asar, tak sabar. Lepas mayang dia tunggu dah. Bila ni kau nak pergi solat jemaah lagi. Seronok mayang ni. Dia ternanti-nanti. Kita bila azan, asar dah. Baru lepas mayang tadi. Tu punya jemunya kita dengan semak. Masya Allah. Dah macam mana kita? Sebab itulah kita macam ni. Sebab tu pegangan kita tak ubah-ubah.
Tak, sebab semayang kita sendiri tak betul lagi. Ngakuilah. Aku dak musanu tu lah tu. Aku okey. Aku seronok je waktu semayang. Dah. Ngakuilah. Jadi dia semayang dekat dia gemar. Dia gemar waktu kita tengok kisah wali-wali lepas semayang dia semayang. Kalau semayang sunat tu daripada malam sampai ke cerah semayang. Sebab dia dapat rasa seronok tu lah. Macam kita main handphone lah kan seronok. Seronok mana tak pula, bohong. Mesti seronok punya. Seronok tak khabar. Bateri 100% mula habis. Pasang power bank pun habis juga. Pasang power bank satu lagi. Rapat ke subuh. Tak sedar masa dah berjam. Sebab apa? Ada asyik dia. Ada seronok dia duk layan benda tu. Itu nak ceritakan yang nama seronok tadi tu. Jadi bila orang tu dapat rasa seronok dalam solat, dia macam tu lah. Tu yang kita tengok orang-orang alim ulama duk semayang, duk berzikir, baca Quran tak jemu-jemu tu. Sebab apa? Dia dapat dah rasa benda tu. Yang kita ni nak cepat sudah ni sebab je kita tak dapat lagi rasa seronok. Tu yang cepat nak sudah. Bila dah sampai waktu semayang kita terperanjat. Sebab kita tak dapat lagi rasa tu. Ya Allah, jauh lagi. Jadi kelazatan tu Allah akan bagi pada orang yang bersungguh-sungguh. Satu masa dia akan dapat juga. Tapi tengoklah kepada kesungguhan dia nak baiki amal ibadat dia lagu mana. Dia gemar, dia seronok dan suka dia. Jadi bila dia gemar, dia seronok, dia asyik, dia akan seronok lah buat. Dia istiqamah lah. Dia tak boleh tinggal dah lah. Macam kita tengok TV tu pukul 3, mana boleh tinggal? Sebab situ ada seronok. Nah, kalau nak pergi pasar cepat-cepat. Sebab apa? Ingat nak cepat balik semayang. Rupanya nak cepat tengok pukul 3 punya cerita. Kan? Cepat dia settlekan urusan dia. Ingat ada apa? Rupa nak tengok Innalillahi wa inna ilaihi. Ingat kan cepat-cepat balik nak apa benda? Lupa nak tengok TV. Masya Allah. Sebab ada dia seronok. Dia benda dunia pun dia seronok, benda akhirat pun ada seronok, benda taat pun ada seronok, benda maksiat pun ada seronok. Sebab tu kita payah nak tinggal benda maksiat. Bila benda tu dah jadi kelaziman, dah jadi tabiat, dia dah jadi seronok, jadi nak tinggal ni sangat payah. Sebab tu maksiat yang dah beradat kita buat, nak tinggalkan sangat payah. Kalau kita dah beradat membawang, nak tinggalkan payah. Sebab dia seronok tu. Kalau tak membawang sehari, tak selesa hidup kita. Rasa bersalah, rasa ada benda tak lengkap je. Sebab apa? Ada maksiat yang seronok tadi kita tak dapat buat lagi. Sampai tahap macam tu, na'udzubillah. Sebab tu kita doa pada Allah, ya Allah kau hilangkanlah keseronokan dalam diri aku nak melakukan maksiat. Minta pada Allah. Sebab kita memang seronok, sebab tu kita ulang-ulang. Betul? Betul ke tidak? Betul. Betul. Sebab tu kita seronok-seronok duk buat tu. Sebab ada seronok dekat situ. Sebab tu kita tak boleh tinggal. Seronok dengki. Jadi payah dia nak tinggalkan dengki. Seronok sangka jahat. Jadi susah dia nak tinggalkan sangka jahat. Seronok jadi pendendam. Sebab tu dia susah nak maafkan orang. Sebab dia ada seronok dekat situ. Jadi minta Allah Ta'ala buang, cabutkan seronok duk buat maksiat tu. Gantikan dengan seronok buat ibadat. Allahumma amin ya Allah. Kemudian yakni dengan rindu dendam. Rindu dendam kekasihnya, hambanya kepada kekasihnya, yakni Allah. Rindu dia sangat-sangat dengan Allah. Ini cerita orang hebat-hebat. Maka wukuf itu, yakni berdiri itu, duk berdiri qiyam dalam sembahyang tu, rupa tadallulan. Itulah nak menunjukkan rupa merendahkan diri, duduk diri gitu. Padahal kalau nak lari boleh tak? Boleh je nak lari, tapi tak berani lari dalam sembahyang ni. Padahal boleh je kalau nak lari. Tapi dah tak boleh lari. Allahu akbar, dah tak boleh lari dah. Padahal boleh je nak lari. Tak boleh dah. Bila dah angkat takbir dah, tak bolehlah nak buat benda-benda yang di luar sembahyang tu. Haram dah segala-galanya. Tak boleh nak main-main, tak boleh nak bercakap, tak boleh nak makan, tak boleh nak minum. Padahal boleh je kalau nak makan minum pun. Tapi situ ada larangan Allah, hukumnya haram, tak boleh. Jadi berdiri kita. Kalau sultan pun semayang pun macam tu tak? Bukan kata bila dia sultan dia boleh ikut suka hati dia, tak duduk diam. Tak, dia pun merendahkan diri juga, tetap berdiri kan. Tu tengok, merendahkan diri dia walau dia hebat setara mana pun. Tak ada kata kalau dia orang hebat cara dia berdiri semayang lain. Allahu akbar macam tu. Tak boleh, tetap dia macam tu juga. Walau dia hebat setara mana, kuat setara mana, gagah setara mana pun,
Kaya setara mana pun, macam tu juga cara dia sembahyang. Sama macam orang fakir miskin enggak. Kemudian dan takbir itu rupa taslim, menyerahkan diri. Takbir Allahu Akbar, duk merendahkan diri ni. Allah duk tangan isyarat menafikan selain daripada Allah. Tangan kita ni ibaratnya isyarat Allah, isyarat kita menolak segala-galanya. Tu menafikan sekalian yang lain kecuali Allah. Kemudian dan sana'un, yakni pujian, dan tilawatun, bacaan itu rupa yang nak menunjukkan tabadzulan, yakni menghinakan diri dengan ayat-ayat yang kita baca memuji Allah. Kemudian dan rukuk itu rupa takhaddu'an. Rukuk tu khudu', duk tunduk anggota kita. Dan sujud itu rupa khusyuk, nak menunjukkan khusyuk hati kita. Dan julus, yakni duduk itu rupa targhuban, nak menunjukkan dia gemar, seronok. Tu yang duk bersimpuh. At-tahiyyah, sambil duduk tu. Rabbighfirli. Nak menunjukkan seronok di dalam sembahyang. Tapi kita duk buat je, tapi hatinya tak rasa benda-benda tu. Kita cuma buat tubuh je, lakonan tubuh je. Yang kata menyerah diri tadi pun tak berasa, merendah diri pun tak berasa, yang kata duduk sempuh nak menunjukkan seronok pun tak berasa pun. Jemu adalah rasa jemu dah semayang. Allah, jauh lagi kita dah. Jauh lagi kita nak banding dengan orang-orang yang hebat-hebat tu semayang macam ni lah. Ni lah semayang orang hebat-hebat tu, tuan-tuan. Semayang para nabi, semayang para rasul, wali-wali Allah tu, ni lah semayang dia. Ni lah pengisian dia. Dah kita jauh sekali martabat kita dengan mereka. Dan tasyahud itu rupa tamalluqan, nak menunjukkan rindu dendamnya kepada Allah. Rindu dendam, mana perasaan benda ni semua perasaan, betul. Dia tak boleh buat-buat. Perasaan rindu dendam, macam lama tak jumpa rumah itu. Rindu, lepas tu dendam pula. Perasaan. Dia tak boleh nak cerita. Rasa, bab rasa ni kena rasa sendiri. Rasa ni tak boleh nak cerita, kena rasa sendirilah. Dah macam mana yang dikatakan rindu dendam dengan Tuhan ni, gemar, khusyuk, asyik dan sembahyang, tu kena rasa sendiri. Tak boleh nak nunjukkan bentuk rupa dia macam mana. Bab rasa ni kena rasa sendiri. Kita kata, sedapnya gula-gula ni, manisnya lah. Manis macam mana? Manis lah macam ni. Tak sampai. Puak lah mulut dia. Macam ni. Ni yang aku kata tadi. Itulah. Baru tahu. Kemudian maka berhadap segala hamba kepada Allah Ta'ala dengan ini yang telah tersebut sekaliannya. Jadi bukan saja rupa zahirnya, bahkan hatinya pun macam tu, menghadap Allah dalam sembahyang, supaya berhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas mereka itu dengan taroham ataupun tarohum, yakni dengan kasih. Jadi bila hamba tadi dalam keadaan dia solat tadi, dia mempersembahkan benda-benda ni dalam hatinya serta zahirnya, lalu Allah Ta'ala akan membalas dengan kasih sayang Allah. Baru dia dapat kasih sayang Allah yang sempurna dalam sembahyang. Baru Allah balas dengan kasih sayang Allah, sebab dia mempersembahkan zahir dan batinnya khusus untuk Allah Ta'ala. Baru Allah balas dia dengan sebaik-baik balasan dalam sembahyang itu, dengan kasih sayang Allah. Dan Allah balas dia dengan lemah lembutnya Allah, dan berhadapnya Allah, dan diterimanya hamba tadi oleh Allah, dan dihampirkan kepada kasih Allah. Hampirlah dia kepada redha Allah, hampirlah dia kepada rahmat Allah, hampirlah dia kepada maghfirah Allah. Maka tiada suatu daripada pekerjaan agama yang terlebih besar daripada ini sembahyang. Tak ada dah urusan-urusan agama yang lain yang boleh menandingi kelebihan sembahyang lah nombor satu. Haji pun tak boleh lawan, umrah pun tak boleh lawan, wakaf pun tak boleh lawan, puasa pun tak boleh lawan. Sembahyang nombor satu. Yang nombor satu.
Dan sabda Nabi SAW, bermula sembahyang itu nur, cahaya. Dan lagi sabdanya Nabi SAW sentiasa Allah Ta'ala berhadap atas hamba dengan mukanya. Tu mutasyabihat lah tu. Mukanya muka Tuhan. Faham tak tu? Dah ngaji Misbah Munir kan? Dah. Tu dah suruh ngaji tauhid. Ingat tauhid tak ada kena mengena dengan sembahyang. Apa-apa pun sangkut paut dengan sembahyang. Sangkut paut dengan akidah. Pegangan dalam hati kita terhadap Allah. Muka dengan makna zat. Kalau takwil ikut ulama khalaf, wajhullah dengan makna zatullah, zat Allah. Selama berkekalan ia hamba di dalam sembahyangnya. Jadi selama mana hamba dia menghadap kepada Allah, selama itulah Allah menghadap pada dia. Dan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala mendirikan mukanya, zatnya memandang kepada seorang kamu selama ada berkekalan berhadap ia hamba atasnya. Selama mana dia menghadap pada Allah, selama itulah Allah menghadap pada dia. Allah ambil Allah Taala bagi kasih sayang kepada dia. Bukan dengan makna kalau kita lupakan Allah tak nampak kita, kan maksud macam tu. Siapa yang boleh terlepas daripada pandangan Allah ni? Tak kira orang ingat, tak kira orang lalai, tak kira orang ingat, tak kira orang lalai, senantiasa diperhati oleh Allah. Bukan makna bila kita lupa Allah tak nampak kita. Bila kita lupa Allah lupakan kita. Dengan makna Allah tak tahu dah hal keadaan kita. Bukan maksud macam tu. Dan kerana inilah sembahyang adalah sembahyang sangat banyak faedahnya, sangat banyak rahsia dalam sembahyang. Sangat banyak rahsia dalam sembahyang tu. Jadi siapa yang betul-betul sembahyang ni berkualiti, dapatlah dia rahsia-rahsia tu. Apa rahsia dia? Mana kita tahu? Kita pun tak dapat. Nama pun rahsia. Orang yang betul-betul sembahyang, Allah Ta'ala akan bagi dia rahsia-rahsia dalam sembahyang. Apa dia rahsia? Mana kita tahu? Kita sembahyang pun tak betul. Mana nak tahu rahsia tu? Makrifah di antaranya, hikmah, ilmu hikmah. Banyak benda-benda yang Allah Ta'ala bagi kefahaman pada dia dalam sembahyang. Faedah daripada sembahyang Allah ajar dia macam-macam. Allah kurniakan dia macam-macam yang tak boleh dapat di luar sembahyang. Lagi membukakan bagi hati bagi orang yang kepapaan, orang miskin hati. Orang miskin hati dia miskin. Kita ni nak kena kaya hati. Tak kaya harta pun tak apa, biar kaya hati. Bila kaya hati dia suka buat baik. Yang miskin hati, hasad dengki ni semua papa hati semua. Yang jenis hasad dengki ni semua papa hatinya, papa kepapaan. Miskin hati dia. Dan yang mempunyai daruri daripada Allah, daripada ahli qulub, maka memuliakan mereka itu tatkala mendirikan sembahyang. Allah muliakan mereka itu sewaktu mereka itu sembahyang. Orang yang memiliki hati yang baik tadi itu, maka hilanglah pada hatinya daripada tiap-tiap yang digemarnya dan yang disukanya. Dan hilanglah, mana lenyap daripada hati hamba tadi itu benda, tiap-tiap benda yang disukai daripada benda-benda dunia ini, lenyap, hilang sewaktu dia dalam sembahyang. Hilang lenyap daripada hatinya, daripada ingat akan segala yang dikasihnya yang lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja yang dia seronok, yang dia suka, yang dia gemar atas dunia ni, lenyap waktu dia dalam sembahyang. Semua tu tak ada dah dalam diri dia, dalam dia sembahyang. Ni orang yang hebat dalam sembahyang, sampai macam tu. Anak bini dia pun dia tak teringat dah. Waktu dia tak peduli. Ada kisah dulu-dulu, dia siap pesan, lepas aku angkat takbir ni, kau orang nak memekak, kau memekak lah. Aku tak tahu apa benda berlaku. Sampai macam tu sekali. Kita siap pesan, diam, kau nak sembahyang ni. Kita siap pesan, diam, kau nak sembahyang ni. Tu TV tu kecil kan suara dia. Kita siap pesan suruh
Yang diorang ni tak payah. Sebab dengan semayang tu lenyap dah. Tak terkesan pun. Kita dah Allahu Akbar. Telinga duk dengar seni kata tu dalam TV cakap. Oh. Dalam semayang tadi faham cerita tu. Masya Allah. Sungguh tak? Dah tak nak ngaku lah tu. Tahu dah. Dia boleh dengar telinga. Itu yang dah Fatihah ke belum? Tu yang jadi sampai lupa. Sebab tadi ke lain fikiran ni kat TV tu. Orang yang hebat-hebat tak peduli dia kau memekak ke kau bising ke anak dia berlari-lari, dia tak peduli, dia semayang khusyuk macam dia. Nak cerita hatinya sangat-sangat hebat. Kita ni dah terkesan. Tutup TV. Tutup TV. Sebab apa? Kang kalau tak tutup Kang, ayah semayang kan duk dengar seni kata dalam. Duk hafal seni kata, tahu cerita kan. Tak tengok pun tak tu. Dapat dengar pun tahu dah cerita jalan semayang. Masya Allah. Orang sembang kan, orang membawang kan, Allahu Akbar. Pasang telinga. Kesiap kau. Tahu dah cerita. Lepas semayang ni Kang, kesiap. Sampai macam tu sekali. Hebatnya kita. Hebat kita Semayang kita macam tu. Tu rupa semayang kita. Punya tak eloknya rupa semayang kita. Lepas tu kita perasan sengih seorang-seorang. Semayang sempurna dah. Apa sempurnanya semayang kita macam tu? Kemudian dan kerana inilah berfirman Allah Subhanahu wa taala, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzukuk, kata Allah. Suruh olehmu akan ahli kamu. Ahli ni anak bini kita. Kalau datuk anak cucu cicit dia. Apa lagi kalau menteri orang bawah dia, kalau geraja orang bawah dia, kalau majikan orang bawah-bawah dia. Kita majikan, kita kena pastikan pekerja kita tu mentaati Allah. Bukan harap tenaga dia bekerja je. Sebut dalam kitab Baqaratul Amani tu, tanggungjawab majikan ni sama macam mak bapak. Ibarat pekerja dia tu dah macam anak-anak dia dah. Dia kena pastikan auratnya tutup, semayang, amanah, hati bersih. Kena pastikan. Jangan kita harapkan dia bekerja je, lepas tu tak pedulikan semayang dia, tak pedulikan aurat dia. Besok kita kena tanggungjawab. Sebab kita memerintah urusan dia. Sebut dalam kitab tu Baqaratul Amani tu. Dia kata wajib mak bapak duk ingatkan anak-anak dia tentang agama. Termasuklah orang yang sebut situ macam majikan-majikan, ketua-ketua, orang bawahan dia tu samalah macam anak-anak dia juga. Makna wajib ingatkan, dia nak pakai tak nak pakai tu serah pada dia. Kita lepas dah tanggungjawab. Tepek kat dinding itu. Cara berpakaian mematuhi syariat. Faham tak faham, buat tanda soal macam tu. Biar dia baca hari-hari. Mudah-mudahan lama-lama dia segan, dia malu. Tu salah satu cara nak menyampaikan teguran. Jangan mengumpat, membawa tepekkan kat dinding. Tu cara kita boleh sampaikan. Mana dia baca. Mudah-mudahan lama-lama dia tengok, dia segan. Sampaikan. Tu masuk. Ikutlah macam mana cara kita. Nampak tak? Tapi ada ke? Ada papan tanah tu. Dilarang mengumpat di sini. Nak mengumpat di sana. Pula dah. Larang mengumpat di sini, nak mengumpat di sana. Pula dah. Macam tu. Wajib kita ingatkan. Dengan hikmah lah. Supaya kita memiliki pekerja-pekerja yang mentaati Allah. Lagilah Allah berkat kita punya perniagaan. Sebab perniagaan kita tu diuruskan oleh orang-orang yang soleh, yang soleha. Lagilah berkat. Kan? Kemudian jadi Allah Ta'ala suruh kita ni, suruh ahli kita mendirikan semayang. Suruh bini kita semayang, suruh laki kita semayang, suruh anak-anak kita semayang. Tiap waktu suruh semayang. Kadang-kadang terlepas tanggungjawab ni. Buat tak tahu je. Tahu dah waktu masuk, tapi mulut kita berat nak suruh anak-anak semayang. Padahal kita tahu dah hukum tu.
Wajib suruh, dia tak semayang tu tak dosa lagi sebab dia belum mukallaf lagi. Wajib suruh, makna kalau tak suruh kitalah yang berdosa. Masuk asar, kita tak suruh anak kita semayang, kita berdosa. Masuk maghrib, macam itulah, makna kalau 5 kali 1 hari 5 kali waktu, 5 waktu semayang, kita tak ingatkan, makna 5 kali berdosa dah kita mak bapak. Jadi kena tolong-menolong lah. Sebab mak bapak ni bukan dua-dua dekat rumah selalu, betul? Time ada bapak lah suruh. Time bapak tak ada, mak lah suruh. Ni diam buat tak roti je. Sebab apa? Bapak tak ada, harapkan bapak. Dah mak apa kerja? Tengok TV kerja. Tolonglah. Ingatkan anak tu. Mamat semayang. Mamat semayang. Biasa ayah suruh, ayah tak ada. Ni mak suruh. Ganti. Barulah betul. Kan? Kemudian tiada kami pinta dan sabar atasnya, dan sabar ia atasnya. Kena sabar atas semayang tadi. Sabar atas menyuruh semayang, sabar atas semayang. Tiada kami pinta, kata Allah, kau jangan risau. Jangan risau dengan semayang tadi, walaupun memakan masa, ambil waktu, kau jangan risau. Tak hilang rezeki, tak kurang rezeki dengan semayang tu. Kata Allah, tiada kami pinta akan kamu rezeki. Kami tak minta pada kamu rezeki, kami yang memberi rezeki akan kamu, kata Allah. Tak payah nak risaulah dengan mentaati Allah jadi kurang rezeki. Jangan dengan nak ikut syariat kurang rezeki. Jangan risau dengan nak mematuhi syariat kurang rezeki kita. Tak, Allah tak minta rezeki daripada kita. Allah yang bagi rezeki. Lagi kita mentaati Allah, lagi buat kesukaan Allah, lagilah kita diredai oleh Allah, lagilah kita dikasihi oleh Allah, lagilah dimurahkan rezeki. Orang kafir yang tak percaya kepada Tuhan tu, yang duk derhaka kepada Allah tu, Allah bagi rezeki kepada mereka seluah-luahnya. Adakah tuan-tuan yang nak bersungguh-sungguh mentaati Allah, Allah nak biarkan? Tidak. Kan? Kita nak ikut syariat, nak buat benda yang Allah kasih, takkan Allah nak biarkan? Orang yang melawan Tuhan tu Allah bagi rezeki tak habis-habis makan. Kemudian dah habis waktu? Dah. Maka sebenarnya dah lah. Dah lah, nampak muka dah bosan masing-masing. Dah lah. Jadilah nak balik tadi sekejap-kejap tengok jam. Ada jam ke depan ni? Patutlah ada jam. Patut mata kejap-kejap kat atas, kejap-kejap kat atas. Kita ingatkan dibuka hijab ke tadi. Masya Allah, tabarakallah. Ingat duk buka, ya Allah, buka hijab nampak langit 7 betul langit. Rupa mata tengok jam. Bila nak habis. Hani ya. Masya Allah, tabarakallah. Yelah, macam-macam kerja dah. Kita ada urusan. Tak ngaji dah. Ada urusan sampai waktu kita berhentilah. Berhenti mengaji. Sambung balik urusan kerja-kerja dunia kita. Macam tu. Bukan suruh ngaji kat sini pagi, petang, siang, malam tak balik-balik. Sampai masa kita berhenti. Ala kulli halin, alhamdulillah, Allah Ta'ala yang bagi taufik kepada kita. Tak kisahlah banyak ke sikit ke, lama ke kejap ke, semata-mata tu limpah kurniaan Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati majlis ilmu kita, memberikan ilmu yang berkat, ilmu yang manfaat, panjangkan umur kita, sihatkan tubuh badan kita, permudahkan segala urusan yang bangsa dunia, yang bangsa akhirat, hajat-hajat kita yang tersurat, yang tersirat, yang baik-baik, minta dikabulkan oleh Allah. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana rabbana 'allimna alladhi yanfa'una rabbana fakir ahlana wa qarabati lana fi dinina ma ahli qutri untha wa dhakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum. Alhamdulillah.